mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif SCPM Anda. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk semester 2, Sastra dan Pembangunan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Kupasan Bab 11 Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. 8 episod yang terdapat dalam Bab 11 Teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ialah: yang pertama, Seriwak Raja dengan Gajah Pahang; kedua, Perih Cantiknya Paras Anak Bendahara Pahang; ketiga, Tun Teja dilarikan ke Melaka; keempat, Pertempuran di Laut Pulau Keban; kelima, Gajah Sultan Pahang pula dilarikan; keenam, Persyaik diri di Lubuk Pelang; ketujuh, Rahsia Pembunuhan Raja Zainal; dan yang ke-8, Sultan Mahmud Shah Serba Salah. Kita mulakan kupasan Bab 11 Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dengan melihat analisis episod pertama, Seriwak Raja dengan Gajah Pahang. Dalam episod ini terdapat dua watak penting, yaitu Sultan Abdul Jamal Shah dan Seriwak Raja. Sultan Abdul Jamal merupakan putera kepada Raja Muhammad, iaitu Raja di Pahang. Setelah Raja Muhammad mangkat, maka Sultan Abdul Jamal telah dijadikan Raja di Pahang. Sultan Abdul Jamal ini telah beristerikan dengan saudara Sultan Mahmud Shah dan mendapat seorang putera yang dinamai Raja Mansur. Sultan Abdul Jamal juga telah bertunang dengan Tun Teja Ratna Menggala, iaitu anak kepada Bendahara Pahang. Sultan Abdul Jamal telah dinobatkan sebagai Raja di Pahang oleh Seriwak Raja atas titah Sultan Mahmud Shah, dan selepas dinobatkan sebagai Raja, maka Sultan Abdul Jamal pun mengenakan gelaran Sultan Abdul Jamal Shah. Ketika Seriwak Raja ini berada di Pahang untuk menobatkan Sultan Abdul Jamal Shah, Baginda Sultan Abdul Jamal Shah telah membawa Seriwak Raja untuk melihat permainan menjerat gajah jinak yang dilakukan oleh pawang-pawang gajah di Pahang. Walau bagaimanapun, pawang-pawang gajah di Pahang ini gagal menjerat gajah jinak yang dilepaskan di hadapan Seriwak Raja kerana Seriwak Raja memiliki ilmu gajah yang lebih tinggi daripada pawang-pawang gajah di Pahang. Apabila ini berlaku, maka Sultan Abdul Jamal Shah pun berasa malu. Kemudian Sultan Abdul Jamal Shah telah pergi ke rumah Seriwak Raja dan membawa anak Seriwak Raja, iaitu Tun Umar, untuk menaiki gajah bersama-sama baginda, iaitu gajah yang dinamai Gempal. Gajah ini telah dilumuri minyak oleh Sultan Abdul Jamal Shah. Jadi apabila gajah ini dilumuri minyak, maka tubuh badan gajah itu telah menjadi licin. Dan gajah yang dibawa oleh Sultan Abdul Jamal Shah ini untuk dinaiki oleh Tun Umar ini telah dibawa menaiki bukit yang curam dengan tujuan supaya Tun Umar ini akan jatuh dari gajah yang dinaiki. Artinya di sini Sultan Abdul Jamal Shah ingin membalas perbuatan Seriwak Raja yang telah memberi malu kepada baginda apabila pawang-pawang gajah di Pahang tadi gagal menjerat gajah jinak yang dilepaskan di hadapan Seriwak Raja kerana Seriwak Raja memiliki ilmu gajah yang lebih tinggi daripada pawang-pawang gajah di Pahang. Jadi kita beralih kepada watak Seriwak Raja. Seriwak Raja seperti yang kita ketahui, dia telah dititahkan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka untuk menobatkan Sultan Abdul Jamal Shah di Pahang. Dan Seriwak Raja ini memiliki ilmu gajah sehingga menyebabkan
pawang-pawang gajah atau bomor gajah tidak dapat menjerat gajah jinak yang dilepaskan di hadapan Seriwak Raja. Kalau kita teliti peristiwa yang terdapat dalam episod ini, ada dinyatakan bahawa bagaimana pawang-pawang gajah ini yang ingin menangkap gajah jinak itu, akhirnya tali yang digunakan untuk menjerat gajah ini terkena kepada gajah lain ataupun terkena kepada pawang-pawang gajah lain sehingga menyebabkan pawang-pawang gajah ini jatuh tersungkur. Kemudian Seriwak Raja ini apabila melihat anaknya Tun Umar ini ingin dibawa naik gajah oleh Sultan Abdul Jamal Shah, iaitu Gempal yang telah dilumuri minyak, maka Seriwak Raja pun telah mengajarkan anaknya ini, iaitu Tun Umar, tentang ilmu gajah supaya Tun Umar selamat ketika menaiki gajah bersama Sultan Abdul Jamal Shah. Jadi ketika menaiki bukit yang curam, ketika menaiki bukit yang curam dengan gajah yang bernama Gempal ini yang telah dilumuri minyak ini, maka Tun Umar pun hampirlah tergelincir kerana tubuh gajah yang telah licin itu dan hanya boleh memuatkan 2 orang. Jadi apa yang dilakukan oleh Tun Umar untuk menyelamatkan dirinya ialah Tun Umar telah melakukan ajaran yang telah diajarkan oleh ayahnya, iaitu dengan menekan pinggang gajah ketika merasakan dirinya ini telah hampir tergelincir. Jadi apabila Tun Umar menekan pinggang gajah ini, maka gajah ini pun tidak dapat bergerak. Kesempatan ini ketika gajah tidak dapat bergerak ini telah digunakan oleh Tun Umar untuk membetulkan kedudukannya pada gajah. Setelah kedudukan Tun Umar telah selamat, maka Tun Umar pun melepaskan tekanan pada pinggang gajah dan gajah ini pun bergerak seperti biasa. Jadi Sultan Abdul Jamal Shah gagal menyebabkan Tun Umar ini jatuh dari gajah kenaikannya yang telah dilumuri minyak, dan akhirnya kembalilah Sultan Abdul Jamal Shah dan Tun Umar ini ke rumah Seriwak Raja. Di akhir episod ini, Seriwak Raja telah kembali ke Melaka dan memberitahu perihal kecantikan Tun Teja kepada Sultan Mahmud Shah. Sekarang kita beralih ke episod yang kedua, peri cantiknya paras anak Bendahara Pahang. Dalam episod ini terdapat 3 watak penting, iaitu Sultan Mahmud Shah, Hang Nadim dan perempuan tua Pelulut. Sultan Mahmud Shah setelah mendengar perihal kecantikan Tun Teja daripada Seriwak Raja, teringin untuk memperisterikan Tun Teja. Justru, Baginda telah menawarkan barang siapa dapat membawakan Tun Teja kepadanya, maka apapun permintaan orang ini akan ditunaikan, walaupun jika orang itu meminta separuh daripada kerajaan Melaka. Dan yang kedua, Baginda juga akan mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di sini jelas menggambarkan bagaimana Sultan Mahmud Shah ini seorang yang mementingkan hawa nafsu sehingga mengetepikan kepentingan negara demi memenuhi kepentingan nafsunya. Bagaimana kita katakan Baginda Sultan Mahmud Shah ini mementingkan hawa nafsu sehingga membelakangkan kepentingan negara ialah apabila Baginda sanggup menunaikan permintaan orang yang akan membawa Tun Teja kepadanya, meskipun jika orang itu akan meminta separuh daripada kerajaan Melaka, asalkan orang ini percaya membawakan Tun Teja kepada Baginda. Jadi inilah yang kita katakan sebagai sikap mementingkan hawa nafsu berbanding dengan kepentingan kerajaan atau negara. Kemudian kita lihat watak Hang Nadim. Kita tahu Hang Nadim ini pada episod atau bab sebelum ini, pada bab yang ke-10 telah
dimurkai oleh Sultan Mahmud Shah apabila Hang Nadim gagal membawa 40 jenis kain serasa yang dibeli oleh Hang Nadim, yang dibeli oleh Sultan Mahmud Shah dari benua Keling, kerana Hang Nadim ini telah menaiki kapal Hang Isap yang karam. Okey, jadi Hang Nadim hanya berjaya membawa 4 jenis kain serasa dan Hang Nadim telah dimurkai oleh Sultan Mahmud Shah. Oleh itu, dalam episod ini, apabila Hang Nadim mendengar tentang titah Sultan Mahmud Shah yang menawarkan agar barang siapa dapat membawakan Tun Teja kepadanya, dosanya akan diampuni, maka Hang Nadim ingin menebus dosanya yang gagal membawa balik kain serasa milik Sultan Mahmud Shah itu tadi dengan mempersembahkan Tun Teja kepada Sultan Mahmud Shah. Lalu Hang Nadim pun pergilah ke Pahang dan ketika di Pahang, Hang Nadim bersahabat baik dengan seorang nakhoda di Pahang iaitu Syed Ahmad. Kemudian ketika di Pahang, Hang Nadim juga telah merasuah seorang perempuan tua pelulut yang biasanya melulut Tun Teja. Kepada perempuan tua pelulut ini, Hang Nadim telah memberikan minyak lulut dan meminta perempuan tua ini agar menyapu minyak lulut itu pada tubuh Tun Teja. Okey, kemudian watak yang ketiga, perempuan tua pelulut. Perempuan tua pelulut ini telah pergi ke rumah Tun Teja dan menyapukan minyak lulut yang diberi oleh Hang Nadim ke tubuh Tun Teja. Ketika sedang melulut tubuh Tun Teja dengan minyak lulut yang diberi oleh Hang Nadim ini, disinilah perempuan tua pelulut ini memujuk Tun Teja agar berkahwin dengan Raja Melaka supaya kelak Tun Teja akan menjadi permaisuri di Melaka kerana Raja Melaka pada waktu itu, iaitu Sultan Mahmud Shah, sedang ketiadaan permaisuri, telah kemangkatan permaisuri. Jadi sekiranya Tun Teja berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah, semestinya Tun Teja akan menjadi permaisuri Melaka. Sebaliknya, sekiranya Tun Teja berkahwin dengan Raja Pahang, Tun Teja akan dimadukan kerana Raja Pahang telah mempunyai isteri permaisuri. Kemudian, perempuan tua pelulut ini juga telah menyatakan kepada Tun Teja bahawa sekiranya Tun Teja ini berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah, iaitu Raja Melaka, maka permaisuri Pahang pastinya akan menyembah kepada Tun Teja selaku permaisuri di Melaka. Jadi Tun Teja kemudiannya dipujuk oleh perempuan tua pelulut ini agar mengikut Hang Nadim untuk balik ke Melaka untuk dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Shah. Kita teruskan dengan episod yang ketiga, Tun Teja dilarikan ke Melaka. Dalam episod ini, watak penting yang akan kita kaji ialah Hang Nadim. Hang Nadim, seperti yang telah kita ketahui pada episod sebelumnya, ketika di Pahang, Hang Nadim telah berbaik-baik dengan seorang nakhoda, iaitu nakhoda Syed Ahmad. Adapun tujuan Hang Nadim ini berbaik-baik dengan nakhoda Syed Ahmad adalah agar nakhoda Syed Ahmad ini akan membantunya untuk melarikan Tun Teja ini ke Melaka. Dalam episod ini dinyatakan bahawa Hang Nadim sekali lagi telah menyuruh pelulut ini agar merasuah penunggu pintu di rumah bendahara. Jadi apabila penunggu pintu rumah bendahara ini telah dirasuah oleh si pelulut, maka usaha membawa keluar Tun Teja dari rumah bendahara pun menjadi mudah dan Hang Nadim kemudiannya telah bertemu dengan Tun Teja setelah perempuan pelulut tua ini berjaya membawa keluar Tun Teja dari rumah bendahara dan diberikan kepada Hang Nadim. Kemudian Hang Nadim telah berpura-pura untuk menjadi nelayan
ketika menaiki perahu menuju ke kapal nakoda Syahid Ahmad, dan dengan kebijaksanaannya berpura-pura menjadi nelayan ini, Hang Nadim telah berjaya melepasi halangan di sungai dan berjaya membawa Tun Teja ini menaiki kapal kenaikan milik nakoda Syahid Ahmad, dan mereka pun berlepaslah menuju ke Melaka. Seterusnya ialah episod yang keempat, pertempuran di Laut Pulau Keban. Dalam episod ini, kita ada 4 watak penting, iaitu Sultan Abdul Jamal Shah, Sultan Mahmud Shah, Hang Nadim, dan nakoda Syahid Ahmad. Sultan Abdul Jamal Shah setelah mengetahui tunangannya iaitu Tun Teja dilarikan ke Melaka oleh Hang Nadim, maka murkalah Sultan Abdul Jamal Shah lalu menyuruh tentera Pahang agar mengejar Hang Nadim. Maka tentera Pahang pun mengejarlah Hang Nadim, dan ketika berada di Pulau Keban, berlakulah pertempuran hebat di antara Hang Nadim dengan tentera Pahang. Walau bagaimanapun, Hang Nadim ini dikatakan memiliki ilmu memanah. Kemahiran ilmu memanah yang dimiliki oleh Hang Nadim ini menyebabkan Hang Nadim berjaya mengalahkan tentera Pahang. Kehebatan Hang Nadim dalam ilmu memanah ini dapat dilihat apabila yang pertama apabila anak panah yang dilepaskan oleh Hang Nadim ini ibarat petir yang datang begitu pantas. Kemudian yang kedua, sekiranya anak panah Hang Nadim ini mengenai orang yang berperisai, maka perisai orang itu akan terbang akibat terkena anak panah Hang Nadim. Ketiga, jika anak panah Hang Nadim ini mengenai orang yang berjebang, maka tembuslah jebang milik orang tersebut. Kemudian kita lihat watak yang kedua, iaitu Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah berasa sangat gembira apabila Tun Teja ini dipersembahkan oleh Hang Nadim kepada baginda. Lalu Sultan Mahmud Shah berkahwinlah dengan Tun Teja dan mendapat seorang putri yang dinamai Putri Adma Dewi. Kemudian Sultan Mahmud Shah ini sebagai tanda penghargaan kepada Hang Nadim dan nakoda Syahid Ahmad yang telah berjaya membawakan Tun Teja kepada baginda. Jadi Sultan Mahmud Shah pun memberi anugerah kepada Hang Nadim dan nakoda Syahid Ahmad. Kepada Hang Nadim, Sultan Mahmud Shah telah menganugerahkan pakaian anak-anak raja, emas dan perak. Selain itu, Sultan Mahmud Shah juga telah menganugerahkan Putri Chow Pauk, iaitu putri dari Kelantan, sebagai isteri kepada Hang Nadim, dan Hang Nadim digelar sebagai Sang Naya. Di sini apabila Hang Nadim ini dianugerahi Putri Chow Pauk dari Kelantan, maknanya telah berlakulah mobiliti sosial ke atas watak Hang Nadim, iaitu mobiliti sosial menegak ke atas menjadi golongan diraja. Kemudian nakoda Syahid Ahmad pula telah dianugerahi oleh Sultan Mahmud Shah keris bersalut emas, pedang berikat emas, dan digelar sebagai Syah Andeka Menteri dan diberi kedudukan untuk berdiri setara dengan bentara. Jadi inilah peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada episod kita yang keempat. Sekarang kita beralih pula ke episod yang kelima, iaitu Gajah Sultan Pahang pula dilarikan. Dalam episod ini ada 3 watak penting yang akan kita teliti, iaitu Sultan Abdul Jamal Shah, Sultan Mahmud Shah, dan Laksamana Koja Hasan. Kita lihat Sultan Abdul Jamal Shah. Kita tahu Sultan Abdul Jamal Shah ini ialah raja di Pahang yang tunangannya Tun Teja telah dilarikan oleh Hang Nadim. Dan apabila baginda menyuruh tentera-tentera Pahang mengejar Hang Nadim, maka tentera-tentera Pahang ini dikalahkan oleh Hang Nadim ketika bertempur di Pulau Laut Keban. Jadi apabila Sultan Abdul Jamal Shah mendengar kekalahan tentera Pahang ini dalam mendapatkan semula Tun Teja, maka murka
murkalah Sultan Abdul Jamal Shah ini sehingga baginda ingin melanggar Balairung Melaka dengan menggunakan gajah kenaikannya yang bernama Ai Kening. Okey, kemudian kita beralih ke watak kedua, iaitu Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah setelah mendengar bahawa Sultan Abdul Jamal Shah di Pahang ingin melanggar Balairung di Melaka dengan gajahnya Ai Kening, telah menawarkan kepada sesiapa yang dapat melarikan gajah Ai Kening ini ke Melaka, maka walau sebesar manapun dosanya akan diampuni dan tidak akan dibunuh. Jadi, apabila mendengar tawaran Sultan Mahmud Shah ini, maka Laksamana Koja Hassan pun menawarkan diri untuk melarikan gajah Raja Pahang ini, iaitu Ai Kening. Okey, Laksamana Koja Hassan seperti yang telah kita pelajari dalam bab 10 merupakan menantu kepada Hang Tuah yang menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana setelah Hang Tuah meninggal dunia. Okey, kemudian Laksamana Koja Hassan ini membawa surat dari Melaka yang dikarang oleh Bendahara Melaka, iaitu Tun Mutahir, dan surat ini dibawa ke Pahang. Jadi ketika berada di Pahang, Laksamana Koja Hassan memberitahu Sultan Abdul Jamal agar tidak berkelahi dengan Melaka kerana Melaka dan Pahang ini adalah bersaudara dan mereka umpama sebuah negeri. Oleh itu tidak perlulah mereka berbalah. Jadi ketika ini Sultan Abdul Jamal Shah mengatakan bahawa dia tidak ingin berbalah dengan Pahang. Pada waktu ini juga Laksamana Koja Hassan sebenarnya telah membuat muslihat, membuat hela, iaitu dengan berbaik-baik dengan semua gembala raja, iaitu dengan merasuah semua gembala raja, terutamanya gembala gajah Ai Kening milik Sultan Abdul Jamal Shah. Jadi ketika Laksamana Koja Hassan ini ingin balik ke Melaka, ketika Laksamana Koja Hassan ingin balik ke Melaka, Laksamana Koja Hassan ni sebenarnya dia melabuhkan kapalnya bersebelahan dengan tempat gajah-gajah ini dimandikan. Jadi ketika Laksamana Koja Hassan ingin balik ke Melaka, maka Laksamana Koja Hassan telah menyuruh agar gembala gajah Ai Kening ini menaikkan gajah Ai Kening ini, iaitu gajah Sultan Abdul Jamal Shah ini, ke kapal Laksamana Koja Hassan. Maka setelah gajah Ai Kening ini dinaikkan ke kapal Laksamana Koja Hassan, maka Laksamana Koja Hassan pun berlayarlah balik ke Melaka dan membawa gajah Ai Kening milik Sultan Abdul Jamal Shah ini balik ke Melaka. Kita lihat pula episod yang ke-6, bersyaik diri di Lubuk Belang. Dalam episod ini, watak penting yang akan kita teliti ialah Sultan Abdul Jamal Shah, iaitu Raja Pahang. Baik, setelah Sultan Abdul Jamal Shah mendapat tahu bahawa kali ini gajah kenaikannya pula, iaitu Ai Kening, telah dilarikan ke Melaka oleh Laksamana Koja Hassan, maka murkalah Sultan Abdul Jamal Shah. Lalu baginda telah menitahkan agar tentera Pahang mengejar Laksamana Koja Hassan, dan ketika ini berlakulah peperangan di antara tentera Pahang dan Laksamana Koja Hassan di Sedeli Besar. Walau bagaimanapun, seperti Hang Nadin tadi, Laksamana Koja Hassan juga mahir dalam ilmu memanah. Ilmu memanah yang dimiliki oleh Laksamana Koja Hassan ini telah menyebabkan Laksamana Koja Hassan berjaya mengalahkan tentera Pahang sehingga tentera Pahang ini berundur kembali ke Pahang. Apabila mempersembahkan tentang kekalahan mereka ini kepada Sultan Abdul Jamal Shah, maka murkalah Sultan Abdul Jamal Shah sehingga kali ini baginda turun dari takhta lalu bersyaik diri ke Lubuk Belang. Baginda sangat murka, sangat malu kerana telah 2 kali baginda dipermalukan oleh Melaka. Kali pertama tunangannya dilarikan, kali kedua gajah kenaikannya pula yang dilarikan. Lalu baginda pun turun dari takhta, bersyaik diri ke Lubuk Belang, dan di sinilah berlaku mobiliti sosial menegak pada watak Sultan Abdul Jamal Shah.
Kemudian Sultan Abdul Jamal Shah telah melantik putranya Raja Mansur sebagai raja di Pahang. Dan Sultan Abdul Jamal Shah yang bersyahid diri ke Lubuk Pelang ini telah disebut sebagai marhum syahid. Seterusnya kita lihat episod yang ke-7, Rahsia Pembunuhan Raja Zainal. Di dalam bab ini terdapat 3 watak penting, yaitu Raja Zainal, Sultan Mahmud Shah, dan Hang Berkat. Raja Zainal ini merupakan saudara kepada Sultan Mahmud Shah, seorang yang tampan dan baik sikapnya. Keelokan rupa paras dan kebaikan sikap Raja Zainal ini menyebabkan Raja Zainal menjadi kegilaan perempuan-perempuan di Melaka, sama ada perempuan-perempuan ini ialah isteri orang ataupun anak-anak dara. Jadi di dalam episod ini ada dinyatakan bahawa apabila Raja Zainal itu lalu dipekan untuk menunggang kuda, maka perempuan-perempuan ini akan berebut-rebut untuk menengok Raja Zainal. Dan perempuan-perempuan ini akan memberikan pelbagai bentuk hadiah kepada Raja Zainal. Jadi Raja Zainal, mana-mana hadiah yang disukai oleh Raja Zainal akan diambil oleh Raja Zainal, manakala hadiah-hadiah yang tidak disukainya akan diberikannya kepada para pengiringnya. Maka dikatakanlah bahawa keadaan di Melaka pada waktu itu menjadi cabul ataupun dalam erti kata lain kurang sopan pada pandangan. Jadi apabila Sultan Mahmud Shah melihat situasi ini, maka baginda Sultan Mahmud Shah pun murkalah dengan perilaku Raja Zainal. Walau bagaimanapun kemurkaan baginda ini tidak dizahirkan. Baginda Sultan Mahmud Shah ingin membunuh Raja Zainal. Lalu Raja ataupun Sultan Mahmud Shah ini memanggil hamba kepercayaannya, iaitu Hang Berkat, dan meminta Hang Berkat untuk membunuh Raja Zainal dalam diam. Kemudian Hang Berkat ini setelah mendapat titah daripada Sultan Mahmud Shah yang menyuruhnya untuk membunuh Raja Zainal dalam diam, maka Hang Berkat pun mendatangi Raja Zainal yang sedang tidur, lalu menikam Raja Zainal ini dengan keris. Maka matilah ataupun mangkatlah Raja Zainal ini, dan gemparlah orang mengatakan bahawa Raja Zainal mati dibunuh pencuri. Pertolongan yang dilakukan oleh Hang Berkat ini dalam membunuh Raja Zainal dalam diam telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah mengasihi Hang Berkat, lalu menganugerahkan gelaran Sang Sura kepada Hang Berkat. Jadi di sini peristiwa paling penting yang berlaku ialah Hang Berkat telah membunuh Raja Zainal, iaitu saudara Sultan Mahmud Shah, atas titah Sultan Mahmud Shah sendiri, dan akhirnya Hang Berkat diberi gelaran Sang Sura. Kini tibalah kita ke episod yang ke-8, iaitu episod terakhir dalam bab 11, iaitu episod Sultan Mahmud Shah Serba Salah. Dalam episod ini terdapat 3 watak penting, iaitu Sang Guna, Sang Sura, dan Sultan Mahmud Shah. Sang Guna ini sangat disayangi oleh Sultan Mahmud Shah kerana Sang Guna merupakan orang pertama yang membuat keris tempau Melaka yang panjangnya 3,5 jengkal. Dalam episod ini, Sang Guna telah berzinah dengan isteri Sang Sura. Manakala Sang Sura atau nama sebenarnya ialah Hang Berkat dikasihi oleh Sultan Mahmud Shah kerana kebaktiannya dalam membunuh Raja Zainal atas titah Sultan Mahmud Shah. Sang Sura ingin membunuh Sang Guna kerana Sang Guna telah berzinah dengan isterinya. Manakala watak Sultan Mahmud Shah pula, apabila Sultan Mahmud Shah mengetahui Sang Guna ingin dibunuh oleh Sang Sura, maka Sultan Mahmud Shah telah melarang Sang Sura daripada membunuh Sang Guna. Sang Guna telah menyindir Sultan Mahmud Shah
sebagai seorang yang tidak teguh pendirian kerana Sultan Mahmud Shah tidak menyebelahinya apabila dirinya teraniaya apabila sang guna berzinah dengan istrinya. Jadi ini disindir oleh Sang Surah kerana sebelum ini Sang Surah telah membantu Sultan Mahmud Shah menghapuskan aibnya apabila membunuh Raja Zainal. Kemudian Sultan Mahmud Shah telah menghukum sang guna yang tidak dibenarkan keluar dari rumah melainkan jika dipanggil menghadap raja. Dalam episod ini ada dinyatakan bagaimana Sultan Mahmud Shah murka akan sang guna apabila sang guna berdiri di luar pintu rumahnya. Jadi sang guna berasa sangat tertekan kerana hukuman yang diberikan oleh Sultan Mahmud Shah yang melarangnya daripada keluar rumah ini sangat menekan perasaannya. Menurut sang guna, dia lebih rela diserahkan kepada Sang Surah dan dibunuh oleh Sang Surah daripada terus-terusan dihukum tidak boleh keluar rumah oleh Sultan Mahmud Shah. Jadi demikianlah episod terakhir kita. Peristiwa penting yang berlaku ialah sang guna yang telah berzina dengan isteri Sang Surah akhirnya dihukum tidak boleh keluar rumah oleh Sultan Mahmud Shah bagi mengelakkan Sang Surah ini daripada membunuh sang guna. Dengan berakhirnya kupasan episod bab 8 itu tadi, maka setakat ini sahaja perkongsian kita untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum berpisah, seperti biasa, ayuh kita lafazkan azam kita untuk menggapai kecemerlangan untuk subjek KMK dengan katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, share dan subscribe channel KMK saya. Sekian sahaja dulu pertemuan kita untuk hari ini dan semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang. Sekian, terima kasih dan bye-bye.